يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 284. Yahya bin Aksam berkata, tiada seorang yang baik perkataannya melainkan akan tampak ataupun akan nampak dalam semua amalnya, dan tiada rosak perkataan seseorang melainkan akan nampak dalam semua amal perbuatannya. Maknanya di sini pribadi orang tu memang betul lah, ya. Seperti yang saya sebut dalam kuliah sebelum ini, syair Arab, ya, yang berkata al-mar'u makhbu'un tahta lisani, ya. Idza kallama zahara. Personality ataupun diri seseorang itu tersembunyi di bawah lidah dia. Bila dia bercakap, zahirlah. Inilah dia, ya. Maknanya watak kita ni dipengaruhi boleh ataupun boleh tengok pada ucapan kita, ya. Kalau ucapan kita bagus, kita jaga tutur bicara kita, maka itulah lambang peribadi kita yang sebenarnya. Tapi kalau ucapan dan juga tutur bicara kita itu banyak yang kotor, ya, ataupun nampak lok-lak orang panggil, maka itulah peribadi kita, ya. Luqman Al-Hakim berkata kepada puteranya, hai anak, siapa yang bersahabat kepada seseorang yang jahat, maka tak selamat. Dan siapa yang masuk ke tempat yang buruk, maka tertuduh. Dan siapa yang tidak dapat menahan lidahnya, menyesal. Luqman Hakim dia beritahu pada anak dia. Dia kata siapa yang berkawan dengan orang yang jahat, maka dia tak selamat. Yang tentunya tak selamat kalau kita berkawan dengan orang yang jahat kerana berkawan, ya. Ada yang berkawan kerana nak tackle dari sudut dakwah, ya. Kita berkawan dengan orang tak baik, ya. Tetapi kita ada dalam hati kita ni niat ataupun satu hasrat nak tackle dia supaya jadi baik, dan kita tengok jenis muka dia pun muka baik. Sebab orang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tackle orang ni, ya, kita tengok muka dia pun tahu dah dia ni ada potensi jadi baik, ya. Muka dia tu ada potensi jadi baik, tapi perangai dia masa kita berkawan dengan dia tu memang buruk, tapi muka baik orang panggil, ya. Maka di sini kita berkawan, ada hasrat, ada niat nak tackle dia, nak dakwah dia supaya dia jadi baik. Dan biasanya kalau itulah yang kita buat, akhirnya orang tu jadi baik, ya. Jadi kalau itu tak apa. Tapi kalau berkawan kerana ya suka dengan dia, walaupun perangai dia jahat, tak sembahyang ataupun sembahyang tapi fitnah orang, ataupun sembahyang tetapi orang panggil ialah bercakap ulintang pukang ke apa benda, perangai ni memang buruk, kita berkawan, akhir sekali kita akan terheret dengan perangai dia. Biasanya kalah. Orang baik akan kalah dengan orang jahat yang memang jahat, ya. Baik. Yang keduanya, siapa yang masuk di tempat yang buruk, tertuduhlah dia, ya. Maksudnya apa dia? Kita masuk, ya, maknanya orang panggil macam, yang ni pun saya selalu bagi contoh. Kita kadang-kala pergi, orang panggil tanpa sebab yang kuat,
Ya, di area Circuit Road tu. Ya, lorong untuk haji kita tu. Kan? Kita pergi. Jadi kita pergi tu orang panggil sebab yang kuat tak ada, sebab yang hujah yang kuat. Kenapa kita pergi? Ya, macam saya kata situ memang dia ada satu pusat jualan macam baju-baju, memang ada area tu. Ya. Baju-baju t-shirt yang nak dicetak dengan kalimah-kalimah yang tertentu, memang di situlah tempat dia yang murahnya. Ya, kemudian barang-barang jahitan, itu tak apalah, pergi ada satu sebab yang munasabah. Tapi kalau pergi saja melilau, jadi kalau orang tuduh kita main dengan pondan, itu jangan marah lah. Sayyidina Ali pun kata, ya, jangan duduk di tempat orang yang kalau orang fitnah engkau jangan marah. Ya. Jadi jangan duduk di satu tempat yang mana sekiranya orang fitnah pada engkau, maka engkau pada masa itu jangan marah ke dia. Maknanya apa dia? Kita pergi macam tadi lah. Kita lalu lalang, tak ada benda nak buat, lalu saja. Duduk melilau, tengok kiri kanan bangunan. Jadi tiba-tiba ada orang tengok. Ya. Orang pula perasan, dia ni selalu kuliah subuh ada ni. Tapi 2-3 kali aku nampak. Ya. Ya. Pada masa itu, kalau tahmah, fitnah, orang tuduh dia ada main dengan pondan, maka jangan marah. Sebab kita meletakkan diri kita pada tempat yang boleh orang fitnah kita. Sebab tu kena elak, kena elak. Itu maknanya belah kita. Ya, belah kita, ya. Kita kena jaga diri kita daripada berada pada tempat yang orang boleh fitnah kita. Belah kita, belah orang lain, ya. Kalau kita tengok orang lain, kita kena ada husnuzan. Agama ajar lagu tu. Ya. Belah kita jaga sehabis mungkin, sebaik mungkin. Ya. Tapi belah orang lain tu, ya, yang tengok kita tu, dia kena husnuzan, sangka baik. Ya. Kena sangka baik, boleh jadi dia ni takkanlah dia mari kuliah subuh nak main pondan pula. Boleh jadi dia adalah tu urusan dia nak mencari orang panggil kedai nak jahit pakaian yang macam saya sebut tadi. Cari, mari dulu dia mari tak jumpa, mari lagi. Kebetulan mari lagi tu kita kebetulan lalu dengan kereta kita nampak muka dia. 2 kali nampak, 3 kali nampak. Husnuzan kena ada. Ya. Fitnah jangan dibuat. Jangan kita buat satu benda yang boleh orang fitnah kita. Tetapi bila kita tengok orang lain, husnuzan kena pakai. Ya. Dan siapa yang tidak dapat menahan lidahnya akan menyesal. Ya. Tak boleh kontrol lidah, akan menyesal. Ya. Yang ini kita dah banyak bincang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertualah orang yang dapat menguasai lidahnya dan jinak di rumahnya dan menangisi dosa-dosanya. Pertama Nabi kata bertuah orang yang dapat menguasai lidah dia. Dia tak banyak bercakap. Sekali dia bercakap, orang panggil, dia cakap benda penting. Benda penting dia cakap. Tak kira dengan anak bini dia ke, dengan kawan-kawan dia ke, dengan dia punya staff dia ke. Bukan maknanya kita sampai peringkat nak apa ni orang panggil, nak abaikan faktor-faktor lain yang manusia suka. Apa dia? Bergurau senda. Maknanya mentang-mentang kita nak jaga lidah kita, gurau senda langsung tak ada. Gurau senda ni saya dah sebut dah. Nabi pun dia kata halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Bila nak kahwin, cari anak dara yang mana bila kamu bergurau dengan dia, dia boleh bergurau dengan kamu. Tu dia. Maknanya apa dia? Maknanya kamu wahai suami, wahai lelaki, kamu kena ada sifat perangai boleh bergurau sekali-sekala. Bila kamu nak kahwin, macam mana? Kamu cari hak lagu tu jugalah. Supaya apa dia? Supaya gurau ni dalam kitab dia sebut kalmilah, macam garam. Kalau tak ada langsung garam, tak sedap. Lebih garam, kita pun tak makan. Langsung tak ada, tak sedap. Lebih pun memang kita tak makan. Masin. Jadi pertengahan. Artinya gurau senda dengan anak bini ke, dengan kawan-kawan kena ada. Tetapi jangan berlebihan. Sebab kalau bergurau senda berlebihan dengan staff pula tak hormat kita. Pandai-pandai lah. Yang di Pertuan Agong, satu sudut kita tengok, ataupun sultan ke raja, satu sudut kita tengok tension dia.
Ya tak? Tetapi tuan-tuan, kalau dia bergurau lebih-lebih dengan rakyat biasa ataupun dengan dia punya menteri ke Perdana Menteri, ya, menteri besar Perdana Menteri tak hormat pula ke dia. Pandai-pandai ada time dia boleh buat gelak ketawa, orang akan respect. Sultan tu bagus lah, time-time dia buat lucu, lawak juga nampak gaya. Tapi lebih-lebih tak ada. Kalau lebih pula Perdana Menteri ke menteri besar pula tak respect ke dia. Jadi saya nak tekan ke sini, jangan tuan-tuan kata sampai tak boleh nak bergurau. Ada. Jangan berlebih-lebihan sampai benda yang menimbulkan orang panggil kecoh. Kerana lidah kita tu kecoh masyarakat. Kerana lidah kita tu kecoh rumah tangga. Itu yang kita kena kontrol. Yang kedua, dia kata beruntunglah, bertuahlah orang yang jinak di rumah dia. Ya, maknanya ini sebagai suami ke apa benda, dia lekat di rumah orang panggil. Bini pun kata tenang. Sebab bini ni ataupun isteri ni, anak ke, bila dia tengok ayah rumah dia, jadi semangat dia lain. Kehidupan dia tu rasa macam satu dunia dia dapat. Seolah-olah maknanya tak dapat benda lain pun tak apa. Terutama sekali isteri. Ya. Kalau boleh suami dia tu maknanya balik habis kerja balik. Bolehlah nak pergi sekali-sekala nak borak dengan kawan. Tapi jangan kata orang liar daripada rumah. Liar daripada rumah tu ialah faktor banyaklah sebab kenapa dia duduk-duduk tu, takut main hak lain ke. Kan ada hak nombor 2 ke benda. Tetapi maknanya yang tentunya apa dia? Dia kalau boleh nak tengok muka kita. Semangat dia tu duduk kat kita. Ya. Sebab itu maknanya bila pergi ke mana-mana pun suami ni elok beritahu. Ya, pergi mana? Ya. Dengar ceritanya begitulah orang perempuan ni dia suka suami dia beritahu ke mana dia pergi. Ya. Baik, wallahu alam betul ke tak saya tak tahu yang tu. Nombor 3 menangisi dosa-dosa. Ya. Menangisi maknanya di sini mengingati. Sebab menangisi ni bukan bermaksud keluar air mata. Itu dia panggil klimaks. Menyesal terhadap perbuatan dosa kita tu. Bila fikir-fikir hak lepas-lepas dah tu, duduk seorang sembahyang tahajud pukul 4 ke 5 ke, teringat hak lama-lama tu, keluar air mata. Itu bagus. Ya. Tetapi menangisi di sini orang panggil hati menangis. Paling tidak ada penyesalan, menangis dalam hati. Itu pun sudah dikira bertuah. Sebab tu Nabi kata bertuahlah orang yang menangisi dosa-dosa dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah.